جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita bertemu pada pagi yang mulia, lebih-lebih lagi di penghujung bulan Rajab. Syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-terus bersyukur kerana kita hidup dalam keadaan beriman. Beriman di sini merasa aman. Merasa aman kerana hati betul-betul berpaut kepada Allah, Allahu Samad. Mudah-mudahan keyakinan ini kita bawa pulang bersama. Dari mana kita datang, ke situlah kita akan kembali. Dari Allah kita datang dan kepada Allah juga kita kembali. Mudah-mudahan umur yang kita sedia ada ini dapat dimanfaatkan untuk tidak lain tidak bukan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah sidang jemaah sekalian, sebagai mukadimah pada pagi yang mulia ini, suka saya bawa satu WhatsApp ataupun satu yang dibawa ataupun yang disampaikan kepada saya oleh Tuan Haji Yusof. Orkestra suara lata rupa orang memang tak nampaklah kalau ada seorang pun dalam tuan Islam, wallahualam. Tapi cara memakmurkan Al-Quran, cara memuliakan Al-Quran tidak ada di dalam nas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, disertakan dengan muzik yang sebegitu rupa. Artinya tidak ada nas. Itu adalah satu bid'ah besar yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, yang bertujuan bukan memuliakan Al-Quran tapi mempersendakan Al-Quran. Di dalam suratul Furqan, Al-Quran, suratul Furqan ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi berkata, Allah rakamkan semula seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW menyatakan satu kesalahan. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya qaumi, ya Rabbi inna qaumi, ya Rabbi, ya Tuhan, satu masa nanti umat aku datang mengambil Al-Quran itu acuh tak acuh. Inilah dia. Tak acuhnya kita tidak ada kekuatan untuk menegur, menghalang. Ada pihak yang berani orkestra, seni katanya bukan lagu-lagu ataupun karangan manusia, tapi balik ke zaman jahiliah dulu, memuja, membuat syair-syair. Tetapi hari ini bukan saja syair, tetapi kalam Allah yang mulia itu diiring dengan muzik. Lepas tu satu tepukan yang gemuruh. Itu dia. Jadi kesimpulan, perbuatan itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu ahlun nar. Kontrol, habis. Dan tak payah tanya lagi. Itu aja. Sampai situ. Jadi bacalah Al-Quran kama unzila. Ya, baca Al-Quran seperti mana dia diturunkan, cara dia, bagaimana Nabi. Nabi kalau nak ajar, Nabi dah bagi tahu dulu lah. Bacalah Al-Quran dan iringilah dengan bunyi-bunyian yang indah-indah. Nabi dah habaq dah. Tapi tak ada. Minta muda lagi banyak orang. Angkel-angkel kat belakang ni, abang-abang kat belakang ni hijrah. Depa ni tak lama lagi hijrah. Ditinggalkan. Kelana Jaya ni akan ditinggalkan kepada pewaris-pewaris yang takwa, yang soleh.
kita akan berhadapan dengan gejala-gejala yang lebih kritikal untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Zaman Bilal bin Rabah akan berulang lagi. Umat Islam akan menerima penyiksaan yang bukan seperti Bilal, tapi lebih dari itu. Kalau dulu askar asing pernah datang menyiksa orang-orang di sini untuk tunjukkan kesetiaannya kepada pemerintahan yang menjajah kita, tetapi pada yang akan datang penjajah baru, iaitu untuk tukar akidah, ikut dia, azabnya lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu kena siap-siap lagi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baiklah, satu persiapan, bekalan, nasihat daripada Abdullah Al-Haddad, lebih-lebih lagi menjelang tibanya bulan-bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Rajab yang terdapat di dalamnya peristiwa yang sangat indah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi ejekan bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu mengikut geng-geng Abu Lahab, tetapi supaya kita jadilah sahabat ataupun orang-orang yang berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, satu perkara, peristiwa Isra Mi'raj. Di antara kita dah 10 kali, 20 kali dengar lah. Tiap-tiap tahun ada Isra Mi'raj. Macam mana diraihnya nuzul Quran, macam mana diraihnya Ma'al Hijrah, Maulidul Rasul. Begitu jugalah rumah-rumah Allah yang diterangi dengan lampu-lampu, yang didatangi oleh ramai jemaah yang semata-mata untuk mendengar kisah Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran ada 2 tempat. Satu tempat dalam surah Al-Isra sendiri, satu ayat, dan di dalam surah An-Najmi ada lebih kurang 18 ayat pendek-pendek. Pada pagi ini kita ambil kesimpulan bahawasanya tidak ada yang paling mahal yang dibawa turun, dibawa pulang oleh junjungan besar, ialah satu perkara semua orang tahu, iaitu as-salat, sembahyang. Dan beberapa peristiwa daripada Masjidil Haram, operation Rasulullah oleh Jibril itu, kita KIV dulu, semua orang dah faham. Cara teknik itu adalah kerja Allah Azza wa Jalla. Dia tanpa menggunakan lab, tanpa menggunakan teater, dia boleh belah dada Rasulullah ikut kaedah teknologi malaikat. Ini bukan teknologi manusia. Yang ada di hospital itu teknologi manusia yang kita tengok. Jadi otak kita sampai situ saja. Kita tak pernah belajar teknologi para malaikat al-muqarrabin, mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Teknologi dia lebih tinggi. Cara berjalan kita guna kaki, tapi cara malaikat menggunakan sayap. Lajunya kita hanya paling laju, kita lari pun 9 saat. Itu hanya beberapa orang yang boleh buat di bumi ini. Tetapi malaikat punya laju dengan sayap sekelip mata. Ini kerja Rabbul Jalil, teknologi Allah untuk makhluk-makhluk yang tidak di bumi tapi di langit. Baik, kita balik. Jadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum sampai Masjidil Aqsa singgah di Baitul Laham, sampai di Baitul Laham, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sembahyang dengan para nabi yang terdahulu. Ini para ulama, para ahli mufassirin menceritakan ini boleh difaham sebagai masuk satu alam yang manusia kita tak boleh masuk. Belum sampai, kita tak boleh masuk dan tak boleh keluar. Begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Semua orang tahu ayat ini, suratul Isra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini semua orang tahu.
Semua hafal. Kalau tak hafal, kena start. Kena mula, ajar balik nanti baca 30 kali hafal. Tak dapat 30 kali tambah 10 lagi. Tak dapat lagi sampai 50. InsyaAllah 50 confirm. Boleh lekat. Nak cantik 60. Sekejap je tak sampai petang. Balik ni baca subhanallah tu Tuhan Yusuf tak sampai petang. Kalau sampai petang, melampau lah. Tak indahlah Al-Quran. Al-Quran tu indah. Baik. Allah menjanjikan satu kerja yang cukup mulia, iaitu Allah memperjalankan hamba-Nya Muhammad itu. Perjalanan itu bukan pergi saja, tapi pergi balik. Daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, daripada Sidratil Muntaha turun ke Masjidil Aqsa, balik ke Madinah, balik ke Mekah. Waktu dulu Hajar Ismail itu tak macam sekarang. Tak macam sekarang ada tembok, kona macam tu, tak. Bawah tu Zam-Zam. Memanglah ada tempat kona di sisi Kaabah tu, Hajar Ismail. Di situ Nabi berdiri. Nabi balik daripada sana, Nabi bagi tahu. Kebetulan pagi itu Abu Lahab jumpa. Ialah anak saudara dia. Macam kita lah, anak saudara kita datuk, kita panggil apa? Katalah namanya Usuk. Kita panggil datuk Usuk, kita pakcik dia. Kita panggil Usuk je. Pasal kita uncle. Jadi ego uncle tu ada. Begitu juga Abu Lahab. Ego dia kata, "Man," dia kata, "ada apa cerita pagi ni?" "Ada," kata Rasulullah. "Ada apa?" Kata. "Ada," kata dia. "Nak aku kumpulkan orang-orang dengar cerita kau dia?" "Boleh juga. Kalau pakcik boleh tolong kumpulkan lagi, bagus," kata dia. Dia pun panggil dia punya adik-kong orang-orang kerja dengan Abu Lahab ni. Kesemuanya, kumpulkan orang, hari ni tak ada pertanian, tak ada kerja. Pagi ni sekejap ni kita lambat masuk. Kita dengar ada Muhammad disampaikan berita. Dekat situlah Nabi berdiri, dekat Hijr tu, Hijr Ismail. Nabi berdiri. Lepas tu pandang ke gunung belakang tu, gunung. Sekarang habis dah, Jabal Umar dah habis dah, semua dah naik building. Itu dia dulu. Jadi Nabi berkata, pendekkan cerita, dia kata, "Aku malam tadi Isra Mi'raj. Cara dia begini. Peristiwanya begini. Itu tak payah ulang. Apa yang perlu kita ingat ialah daripada kata-kata itu, memanglah Abu Lahab and the gang ketawa kan? Betul lah, anak saudara aku ni, anak saudara, satu-satunya anak saudara aku yang payah aku nak ajar ni lah," kata dia. Yang lain tu dengar cakap aku, tapi yang ni Abu Lahab tak sudah nak pecah belahkan kita. Ada je begitu. Pagi ni kita dengar. Kau dengar tu, naik ke langit daripada sini pergi ke Masjidil Aqsa. Dia tanya kawan dia, "Kau dulu pergi sana berapa bulan?" "Sebulan, bos," kata dia. "Unta aku paling laju." Tengok bos dia. "Lepas tu kau boleh naik ke langit?" "Mana dia naik langit, bos? Ini semua temberang ni," kata dia. "Bagus punya temberang," kata dia. Begitulah. Jadi ketawa semua tu. Sampai salah seorang sahabat pergi rumah Abu Bakar. "Abu Bakar, cepat. Jom kita pergi, Muhammad tu dekat Kaabah tu, kat Hijr. Apa dia buat? Dia memberitahu begini. Abu Bakar lain. Abu Bakar kalau lebih daripada itu pun, asalkan Muhammad yang cakap, aku percaya. Aku takkan tolak, aku percaya. Aku sanggup defend. Itu Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq. Maka dengan sebab itu Nabi berkata, iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan kita semua ni, seluruh manusia selepas Abu Bakar wafat sampai hari kiamat, masih berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Itu kita tak ada soal, semua orang tahu. Jadi kita ambil sikit je segmen, 2 segmen Isra Mi'raj. Dengan keadaan kita hari ini, sangat elok kalau kita ambil tauladan nasihat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS berada di langit tingkat 6. Hadis sahih. Rasulullah ceritakan satu-satu. Allah perlihatkan dia, masa di Hijr itu, pandangan Masjidil Aqsa. Dia boleh cerita detail.
tentang Masjidil Aqsa. Okay. Jadi dia menceritakan bahawasanya aku berdialog dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyatakan kepada aku, dia kata, syurga itu luas, sangat luas, jannah itu. Dan beritahulah umat-umatmu yang kecil, umat kita, umat Nabi Muhammad memang kecil, pada kita ni kecil, dengan beberapa lafaz untuk bercucuk tanam di syurga. Nabi Ibrahim sudah sampai ke syurga Allah dan dia melihat keadaan syurga Allah. Kita tak pernah tengok, kita dengar je. Dengar pun secara tidak jelas, tak ada siapa yang mampu menyampaikan keindahan syurga. Jadi Nabi Ibrahim kata, datanglah, serulah kepada umatmu untuk mereka bercucuk tanam, gardening. Jadi kita ni hari ini adalah tuan-tuan punya syurga. Apabila kita ada iman la ilaha illallah, entitled untuk jadi ahlul jannah, dan tuan punya sebahagian daripada jannah Allah. Dan untuk memperelokkan, memperindahkan jannah yang memang dah sedia cantik, indah, yang dijadikan oleh Allah untuk mana-mana umat Muhammad yang beriman kepadanya, dengan memperbanyakkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih. Dia ada dua tasbih. Tawafnya Nabi Ibrahim bersama para malaikat, 70,000 malaikat. Di dalam hadis Nabi kata 70,000. Nabi yang sebut, bukan saya sebut, bukan rekaan. Nabi sebut, ditulis oleh para ulama, oleh para sahabat, dihadiskan, maka hadis ini sahih. 70,000 tawaf Baitul Ma'mur. Kita tawaf Baitullahil Haram. Jadi zikir yang paling baik untuk kita bercucuk tanam, hanya kata Nabi lagi, ringan dengan lidah, berat pada timbangan. Inilah zikir, inilah tasbih. Jadi tolong jangan tinggal. Tak payah angkat. Subhanallah, tak payah benda tu nak diangkat ke. Tak ada. Kita duduk relax macam ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya kita sedang bercucuk tanam untuk memperindahkan jannah. Habis kalau macam itu jannah kita tak siap lagi lah, tak cantik. Itu fikiran fasik, mempersenda hadis Rasulullah SAW. Nabi boleh cakap, dia kata tuan-tuan semua, dia kata jannah tuan-tuan ada, tapi tanah gersang, tak ada apa-apa. Sekarang tasbih sekian. Boleh. Tapi Nabi tak pernah cerita begitu. Nabi ambil daripada Nabi Ibrahim AS, penghuni syurga Allah, memberitahu bahawasanya aku dipesan oleh Ibrahim, bapa agama kita, millata Ibrahim Hanifah, yang kita baca tadi. Nabi Ibrahim bergelar Hanif, Allah gelar dia. Maka inilah kebaikan di syurga. Kita baca itu satu. Nak ingat kisah-kisah yang lain itu boleh, tetapi apa intipatinya ialah tasbih ini. Diminta kita mengamalkannya. Mudah-mudahan di antara banyak-banyak tasbih itu, terbacalah tasbih itu dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, insya-Allah selamat kita. Satu. Yang kedua, semasa Nabi diperlihatkan banyak ganjaran-ganjaran yang paling baik, yang awal-awal hanya yang awal-awal, dia kata, kita ingat lagi tak, sekumpulan manusia menuai. Tanaman itu diumpamakan seperti gandum ataupun padi, tuai. Lepas tuai, tak lama lagi tumbuh lagi yang baru, tuai lagi. Artinya cukup menguntungkan. Pertanian itu menguntungkan, hasilnya cukup lumayan, sehingga mengkagumkan. Jadi tertanya Rasulullah kepada Jibril, ya Jibril, gerangan apa tu? Bisnes apakah, urusan apakah mereka itu? Sehingga kan dia punya tanaman tu sekejap je dah jadi lagi, baru tuai. Patut tunggu 6 bulan kalau padi. Gandum pun begitu juga, beberapa bulan. Tetapi ini beberapa minit aja tumbuh lagi dan petik lagi, tak berhenti. Ini kita kena. Ini haluan Allah Azza wa Jalla untuk kita fikir. Apa yang berlaku itu
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya yang non-Arab ni ikut sama-sama berfikir. Apa cerita dalam Al-Quran, apa cerita Rasulullah SAW, dan apa konteks Isra dan Mi'raj. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala ini perbuatan itu dimulakan dengan subhanalladzi awal-awal tadi. Memang tak ada satu pun yang ada cacat celah, tidak ada. Jadi gambaran ini memang terang dan jelas dan baik, bermanfaat untuk umat Muhammad. Nabi Jibril kata, ya Muhammad, ya habab Allah. Dia kata ini adalah haluan umat kamu di akhir zaman, yang mana mereka berjihad fi sabilillah. Pahalanya setiap detik, setiap langkah. Ini niat jihad. Kalau kita tidak niat jihad, dia jadi jahat. Senang betul. Tuan Haji, ada peluang lagi niat jihad. Walaupun umur kita sekian, boleh niat jihad. Walaupun kita sakit, kita boleh niat jihad. Semua jihad. Datang ke sini jihad fi sabilillah. Duduk dalam majlis ilmu ni jihad fi sabilillah. Segala-galanya menyediakan hidangan tu, mat'am kat belakang tu jihad. Cari ridha Allah. Maka pagi ini kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Niat baik dan ikhlas. Niat jihad memang ikhlas. Niat jihad memang berani mati. Niat jihad memang sanggup berkorban apa saja. Itu jihad. Kalau kita set jihad yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu orang-orang yang hatinya sanggup berjihad fi sabilillah. Kalau tak jihad, tak bangun. Jangan datang rumah Allah ini bukan dengan niat jihad. Jihad mula ke langkah pagi-pagi ini jihad. Aku ni sedang berjihad fi sabilillah. Nanti kita akan masukkan tentang orang yang pecahkan kepala. Niat baik dan ikhlas. Ikhlasu dinak, kata yakuful qalil minal amal. Riwayat Abu Daud dan Abu Al-Hakim. Nabi bersabda, dia kata ikhlaskan, iaitu niat kita ni dalam beragama Islam. Dari masuk agama Islam ni, mengamalkan segala perintah Islam mesti dengan niat yang ikhlas. Kata Abdullah Al-Haddad pagi. Adapun niat baik dan ikhlas kepada Allah merupakan sebesar-besar perkara yang menyelamatkan manusia. Ada iman satu, tetapi niat yang ikhlas itu satu lagi. Amal baik satu, dipanggil di situ amal soleh. Tapi amal soleh yang diniatkan dengan ikhlas itu lagi satu, naik tahap. Dengan sebab itu Rasulullah tidak kata 5 waktu sebagai sembahyang wajib. Nabi contohkan. Ya, kalau kita ambil dalam artikel kitab-kitab besar muktabar, bahawasanya Nabi mencontohkan sembahyang supaya kita ikut solat seperti dia. Solat itu ada berbagai-bagai. Ada macam mana rupa solat itu didirikan. Kemudian Rasulullah spesifikkan, ada yang wajib, ada yang sunat. Macam mana sunat wudu, macam mana sunat tahiyatul masjid, macam mana sunat witir, macam mana tarawih. Semua dicontohkan satu. Orang mukmin laki-laki, mukminat perempuan ikut seperti yang digambarkan. Kalau tak tengok dia kepada sahabat, tabi'in, para ulama. Dan jangan sekali-kali dirikan sembahyang dalam keadaan ataupun kaedah ikut-ikut, tiru-tiru. Itu tak boleh. Mesti belajar. Maka dengan sebab itu Nabi anjurkan cara bagaimana sembahyang yang patut kita contoh baginda sembahyang. Dan pertama sekali ialah niat yang ikhlas. Kerana apa? Ikhlas ataupun niat itu menyelamatkan manusia. Sebesar-besar perkara kita kena fikir selalu. Ikhlas tak aku hari ini, ikhlas tak aku dengan isteri, ikhlas tak aku dengan anak-anak, ikhlas tak aku dengan kawan-kawan di dalam bersilaturahim. Ini yang perlu kita fikir saban waktu. Ikhlas tak kita dalam mendirikan sembahyang pagi ini. Inilah yang dikatakan niat ikhlas. Minkum mayuridul dunya wa minkum mayuridul akhirah. Surah Al-Imran ayat 152. Di antara kita ada yang tertarik hatinya dengan dunia. Ceritalah akhirat macam mana pun, dia syok kat dunia. Dan ada juga di antara kita yang tertarik hati dengan akhirat. Kau ceritalah dunia macam mana, dia tak, dia buat tak tahu, dia buat dek dia.
Dia tahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia tahu hidup di dunia ini sebagai satu hiburan dan yang melalaikan. Dia tak mau. Dia dengar saja, tapi dia punya aim ialah akhirat. Maka ada di antara kita minkum yuridud dunya wa minkum yuridul akhirah. Jadi kita nak yang mana? Pilihlah. Ataupun nak dua-dua, selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab neraka. Kerana kita pun suka dunia dan kita inginkan juga akhirat. Baik, firman Allah. Wa man arada al-akhirah. Ini adalah wajah-wajah yang ke atas ni orang yang cenderung akhirat. Orang yang bangun pagi susah-susah ni orang yang terkenangkan akhiratnya. Hidup ba'dal maut, hidup selepas mati. Kita semua ni bukan semua malas kerja, bukan. Selalu diperingatkan. Nabi selalu beri motivasi ini. Dia kata wa man arada dunya fa alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil 'ilm wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil 'ilm. Nabi hadis kata begitu. Nabi kata siapa nak dunia, nak maju dunia dengan ilmu. Siapa nak senang akhirat, bahagia akhirat pun dengan ilmu. Dan siapa nak dunia, nak akhirat, makan dua-dua sekali pun dengan ilmu. Nabi tak pernah kata jangan ambil dunia, pedulilah dunia ni, biar orang tak ada. Nabi tak pernah ajar. Maka dengan sebab itu ikman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ikman li akhirataka ka'annaka tamutu wada. Nabi cakap begitu. Buat kerja untuk dunia seperti kamu hidup selamanya, ta'ishu abada, kekal seolah-olah. Majukanlah dunia ni wahai orang Islam, seperti kita kekal hidup di dunia lama-lama. Tapi ingat, Nabi kata untuk akhirat, ikmal, berbuatlah untuk akhirat. Hidup yang selepas mati, alam yang akhirat. Maka seolah-olah kamu mati esok hari. Ka'annaka, seakan-akan seolah-olah you besok mati. Tamutu wala. Jadi kita sembahyang tadi ni, rasa-rasa besok mati. Besok Allahu Akbar. Jadi fokus kita tu besok mati. Nanti zuhur Allahu Akbar, besok mati. Asar Allahu Akbar, besok mati. Buat baik ini, besok mati ni. Mati belum tentu, tapi disuruh begitu, seolah-olah kamu mati besok. Jadi tak adalah bermaksiat. Tapi kalau orang yang hubud dunia, dia tak kisah, dia terbalikkan. Dia tak beribadat macam hidup apa ni, buat dunia ni memang dia semau-maunya. Baik, kita teruskan. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini suratul Isra. Dia kata wa man. Man ini bahasa Arab. Kalau ada nama man, soalan, pertanyaan man, siapa di antara kita hu? Siapa di antara kita? Ataupun hu, ya? Dan sesiapa yang inginkan, arada, suka, jatuh hati, yuridud dunya, yuridul akhirah. Jadi man arada al-akhirah, dia kata barang siapa yang inginkan akhirat, cenderung hatinya kepada akhirat, serta wasa'a, usaha dia, usahanya lah menuju ke akhirat. Apa kata? Faulaika, maka dia wa huwa mu'min, maka dia pula seorang yang beriman seperti tuan-tuan seperti kita ini. Maka faulaika kana sa'ihum mashkura, maka usaha orang itu, apa yang dilakukan, maka mashkura, Allah beri, dah sediakan balasan baik, iaitu jannah. Allah punya offer satu je, jannah. Allah punya warning satu je, azab neraka. Simple. Yes, jannah. No, ahlun nar. Begitu. Kemudian sabda Rasulullah, semua perbuatan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini semua orang tahu. Maka kita
Innama yub'atsun nas ala niyatihim, maka kita dibangkitkan besok ikut niat kita. Niat kita ikhlas, ikhlaslah kita. Kita tengok macam mana Rasulullah mengajar kita supaya mendidik kita kaedah sembahyang. Sembahyang yang saya ambil pada pagi ini bukanlah qiyamul lail, tetapi sebahagian daripada qiyamul lail yang dipanggil witir. Kita umat Melayu, orang Melayu di Malaysia jarang, sebagai orang awam, kita jarang memikirkan solat sunat witir, melainkan pada bulan Ramadan kali. Melainkan siapa-siapa yang dipilih Allah, maka mereka lah yang konsisten witir walaupun di luar bulan Ramadan. Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam membuat solat yang dipanggil tahajud, spesifik nama solat malam tu tahajud, tapi dia juga dipanggil solat witir. Solat witir tu bukan yang satu rakaat tu, keseluruhan solat itu, tahajud itu tergolong daripada witir. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Rasulullah, bukan dia tak sayang Khadijah, ya. Bukan dia tak sayang isteri-isteri yang lain, ya. Nabi ini memang Allah beri keistimewaan, wanita sanggup jadi isterinya kerana nak dapat title Ummul Mukminin. Itu Ummu Salamah ke, Zainab ke, lain-lain, Hafsah ke, mereka-mereka itu inginkan walaupun tidak disentuh oleh Rasulullah, tapi dihijab kabulkan kepada Rasulullah, cukup dia kata. Kerana apa? Aku rela mati sebagai ibu tunggal, sebagai janda Rasul SAW, kerana mereka itu bergelar Ummul Mukminin dan tidak boleh dinikah oleh siapa-siapa pun. Itu istimewa. Kita tak ada. Mati kita, kawan kita, murad dapat, boleh nikah dengan isteri kita. Ini kita umat lain. Baik, kita balik kepada cerita tadi. Aisyah memberitahu kepada para sahabat yang bertanya. Dia kata, apakah amalan Rasulullah SAW ini di bulan Rajabnya, di bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain? Rasulullah ini tak pernah lebih daripada 11 rakaat pada malam-malam lain. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini tarawih itu 8 rakaat. Kemudian dicampur dengan witir 3 rakaat. Nabi ada sembahyang begini, 2 rakaat masna, 2 rakaat sampai 8, kemudian diwitir. Ada. Nabi juga pernah sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat witir. Kita akan belajar nanti, witir 3 rakaat itu ada tahiyat awal tak? Tak ada kan? Tak ada. Dia tidak ada tahiyat awal. Nah itu yang nak dibelajar supaya kita kena banyak. Itu yang dikatakan man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau kita nampak imam tu tengok, dia tak ada tahiyat awal, lepas tu besok tanya dia, apa nas dia, apa dalilnya? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau sembahyang kena ikut macam mana aku sembahyang. Sembahyang witir ke, sembahyang jenazah ke, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, sembahyang sunat wudu ke, sunat isyraq ke, sunat duha ke, sunat zawal ke, sunat rawatib ke, sunat semua sembahyang sunat itu kau kena tengok aku macam mana aku buat, atau kau tengok macam mana Bilal buat, macam mana sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini witir. Witir ini adalah satu-satunya sembahyang yang sangat diperhatikan oleh Allah, dan Allah sertakan dengan rahmat dan kasih sayangnya ketika mana kita sembahyang orang lain tidur. Itu witir. Witir tidak boleh buat siang hari. Pukul 4 petang, Allahu Akbar tadi. Tengok orang serkaan dia. Aku sembahyang witir. Tak ada orang buat kan? Jangan buat witir sembahyang. Nabi kata waktu 1/3 malam. Ada satu tempat saya kuliah, dia tanya 1/3 malam tu macam mana? Malam ni ada berapa? Malam ni dikatakan malam bermula daripada maghrib, gelincir matahari maghrib, waktu kita berbuka puasa sampai terbit fajar shadiq tadi kita azan. Itu namanya malam. 1/3 malam daripada masuk matahari itu sampailah pukul 12 tu awal malam, ataupun 11, dengan riwayat kata 11, tengok geografi. Kemudian yang kedua tu daripada pukul 12 tu sampai pukul 3 atau 3:30, itu 1/2 malam. Dan yang terbaik ialah 3:30 sampai terbit fajar. Waktu itulah Nabi SAW bangun. Ni ayat yang dikata wa minal laili fatahajjad bihi nafilah ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila. Inilah ni, kita bangun malam ikut cara Rasulullah tidur. Umur macam ni dah elok dah. Kak Hajar tolong bangunkan abang-abang haji. Jangan dibiarkan dia tidur sampai ke pagi sementara dia sihat. Kau dah banyak makan ubat, besok ubatlah yang menguasai kesihatan dia. Ni tengah-tengah sihat ni, Kak Hajar, bang, bangun bang. Itu jihad. Abang, abang, kejutkan, panggil abang, jangan panggil. Oi, semalam kata dengar kuliah Syawal nak bangun pagi kita. Janganlah panggil oi, panggil panggilan yang baik. Abang, istanakan sikit pilih tu, ke kanda. Tuan Yusuf kau dipanggil kanda, bangun tak? Iya adiknya. Terasa muda pula kanda. Bangun juga tapi lain pula begini. Tuan Haji, kalau kita dikejutkan oleh isteri, bagi yang ada isteri, yang masih memiliki isteri, tapi kalau dah ditinggalkan isteri bersendirian, ajak malaikat kejutkan. Ya, Kak Hajar baca surah Al-Kahfi yang terakhir. Jam macam ni, pagi tadi 4.31 saya bangun, tak nak jadi macam ni. Saya kata takkanlah Tuan Yusuf, ada SMS kuasa. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak kejutkan pun tak apa, asal jangan tak datang. Minggu lepas tu terlambat, tak tahu lah pasal apa. Dah tak boleh pergi dah, pukul 5 lebih dah tak sempat dah. Tuan Yusuf punya, dia kata takkan tak sempat Ustaz. Dia kata dah tak sempat dah. Saya kata tak sempat, kesian jemaah, tertunggu-tunggu kan. Tadi saya tengok betul, saya boleh buat kalau subuh antara 20 minit 25 minit. Saya boleh pick up ni. Lepas tu campur lagi sembahyang, itu campur 10 minit ni. Pasal tu hari terjaga tu dah azan kan? Dah azan. Nah, pagi ni alhamdulillah 4.31. Jadi sempat ya. Jadi sembahyang sunat wudu. Okey. Bilal ikut Rasulullah buat sembahyang sunat wudu. Dengan sebab itu Nabi ajak Bilal, arifna bis-salah ya Bilal. Nabi tak ajak kawan-kawan yang lain. Tengok Bilal yang tak ada sijil tu, yang kulit hitam, yang kerjanya jaga kambing, jaga unta, jaga kuda, itu tidurnya hanya di kandang kuda. Bilal ni, tuan-tuan haji sekalian, tidak pernah merasa di awal hidupnya muda-muda remaja macam ini tidur di tempat yang enak sampai dia mati. Sampailah kuburnya di Damsyik, Syria. Sampai sekarang ni ada masjid dia di Damsyik, kat Universiti Damsyik. Hidupnya hanya tidur di atas lantai, lapiknya lapik kain biasa saja. Jaket apa ni, kain apa nama ni, lapik-lapik badan ni. Tak ada yang tepat-tepat. Waktu itu kapet daripada negeri China dah sampai ke Mekah.
Di zaman Rasulullah SAW, kain-kain yang warna-warna dah sampai Mekah. Nabi tengok made in Min, dia kata Min in hina, dia kata Sona min Sin, diperbuat daripada Sin. Utlubul ilm walau bisin, Nabi kata. Banyak produk-produk pinggan mangkuk yang daripada China dah sampai ke Mekah. Ciri-ciri yang macam mana tuan-tuan tengok tu dah. Maka Nabi kata belajar walaupun sampai di sini. Belajar. Kita asyik nak berkelahi je macam ni. Tak apalah, berbagi dah. Nabi suruh belajar, kita bergaduh pula. Nah, itu masing-masing. Jadi berbalik kepada kisah ini, kita tengok, saya ambil satu witir. Saya memang nak cerita solat witir. Nabi bawa balik sembahyang 5 waktu. Kemudian digambarkan orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dengan sengaja, hanturkan kepala di batu, pecah kepala. Dalam gambaran itu pecah, lepas tu elok semula, hantuk lagi, pecah, elok lagi. Begitulah selamanya. Patut dah hantuk pecah, elok dah jangan hantuk lagi, tak pecah kan? Dia tak. Nabi tanya Jibril, kenapa ni? Macam orang gila je kerja. Dia kata memang inilah kerja orang gila. Orang gila yang mana dia Allah beri dia akal, tapi dia tidak mengerjakan solat 5 waktu. Kita ni kalau sengaja tak bertaubat nasuha, apabila tertinggal sembahyang 5 waktu macam malam tadi, di 2 tempat, di 2 stadium Shah Alam, penuh, sesak, kalah Selangor mana tadi? Menang Selangor 1-0, kalah. Yang mana semua datang stadium, raja pun ada, raja kita pun ada, Sultan. Tengok tak apa? Tengok berapa ramai kalau tidak sembahyang malam tadi, anak-anak muda kita. Kita tak katakan tengok bola itu salah, tapi ni bab solat yang ditinggalkan. Bersorak-sorai malam tadi itu tak membawa apa-apa keuntungan kepada nasib kita ni yang meninggalkan sembahyang. Zaman saya kecil-kecil dulu, ni bukan masuk apa, naik lift kecil sendiri dulu masuk bakul. Sekarang dah tak main bakul dah, mana ada bakul lagi dah. Naik lift kena kecil sendiri nak naik kan. Jadi bukanlah masuk bakul angkat sendiri, mana boleh angkat. Bakul kita nak masuk bakul kita nak angkat. Tapi sekarang orang Melayu punya pepatah, naik lift kecil sendiri. Naik masuk bakul angkat sendiri dah tak ada kat ayah. Itu dulu punya. Jadi hari ni pagi ni saya naik lift kecil sendiri. Jadi masa kecil dulu diwasiatkan tengoklah bola, tetapi sembahyang jangan tinggal. Itu je. Tengoklah bola, pergilah tengok Muhtar Dari ke Santok Sing ke, tengoklah Ridwan Abdullah ke, orang kat sini ni tapi sembahyang jangan tinggal. Susah kita pergi sembahyang. Pukul 6 tu dah daripada Kelang, pergi Kelang sembahyang kadang-kadang kat Masjid Universiti. Lepas tu jalan pergi Stadium Merdeka. Kan gila. Sekarang ni rasa jauh. Dulu motosikal tak ada, pas Kelang Kuala Lumpur tu dia yang ada. Dah okey, tak ada masalah dia. Jalan. Tanya orang lama. Tu dulu. Baik, kita bukan nak cerita tu. Jadi solat, jadi jangan ditinggal. Kalau tinggal, itulah akibatnya. Dan selalu saya bacakan perkara yang mula-mula di checkpoint awal ini kena ingat benda yang pertama, awal ma yuhasabu ala abdi fi yaumil qiyamah as-salat. Mula-mula yang diperiksa di checkpoint entrance pemeriksaan manusia di akhirat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, fail yang dibuka sembahyang. Semua orang dah dapat kitab dia, dah dapat kad masing-masing. Fail kita Allah jadikan bukan macam fail kita kalau umur 60 tahun fail tak terbawa kita. Umur 15 mula ada hukum, tertanggungjawab,
Kak Hajah sampai umur 80 tahun, berapa tebal fail kita. Zakat kat situ, puasa, tapi Allah tak ada. Allah bagi satu benda je. Yang dikatakan kitab itu adalah satu chip. Nasib kalau dapat tangan kanan, malaikat senyum, alhamdulillah. Al-Quran kata. Tapi kalau dapat tangan kiri, malam. Jadi kita tengok dapat daripada tangan mana. Dan itu yang masuk sistem. Hari ini kita nak tengok Tuan Haji punya tekan, masuk, okey. Kamu semua keluar. Itu manusia punya. Teknologi Allah Azza wa Jalla yang lebih advance, yang kita tak terfikirkan. Besok tengok, dia cek tekan button solar dulu, tuk, Allah. Yang tinggal merah, katalah warnanya merah. Merah. Allah. Dia kata, mereka kata hang punya sembahyang fail. Kena cek satu. Tapi kalau buka, ini hadis Nabi, idza salahat salatuhu salahat kullu. Kalau elok sembahyangnya, semua lepas. Buka file sembahyang, tekan tuan-tuan haji punya sembahyang, Kak Hajah punya sembahyang, tengok, semua apa ni? Hitam. Baiklah tu, right, Allahu Akbar. Pasal kita nak akhirat. Man aradal akhirah. Jadi kita semua fokus akhirat. Dunia memang kita hidup di sini. Maka tengok, dia kata Kak Hajah punya silakan. Kita pun tanya action kat tu. Zakat air tak tengok ke? Tak payah. Zakat tak tengok, tak ada. Puasa tak ada dah. Boleh masuk ke? Pemeriksaan itu bukan pendek masanya, bertahun. Tengok dah masuk kan kesedap dia. Lepas tu kita pun tengok, Assalamualaikum, tengok kan. Kerana di sana qalu salaman. Tak tengok, Kak Hajah lalu kata ke mana? Alhamdulillah nak jannah. Pergilah Firdaus ke. Dia tak pergi ke Ma'wa ke, pergi ke Darussalam ke. Wallahu a'lam. Tapi awal ma yuhasabu, itu Nabi berpesan jaga sembahyang. Dengan sebab itu dia sampai nak mati pun dah di hujung hayatnya sentiasa ingatkan sembahyang. Dan dia selalu berpesan, dan dia selalu tengok sahabat sembahyang. Nabi kalau duduk di masjid ada sembahyang, sahabat perhati tengok Tuan Yusuf ni sembahyang macam mana ni. Lepas tu dia tengok, bagus. Dia kata okey. Kalau kita salam dia kata okey. Tapi kalau tak ada, dia tegur. Bukan dia tak sembahyang lagi sopan dia. Bukan Tuan Yusuf ni, Yusuf lain. Dia kata, Kajak kita kau pun sembahyang ni. Tengok. Kerana apa yang sembahyang tu khusyuk tawaduk. Kita tengok solat witir. Solat witir adalah solat yang jumlah bilangan rakaatnya ganjil. Ini masa ada lagi ya. Kita relax pasal bulan Rajab. Sikit aja, jangan susah hati Kak Hajah. Kita duduk masjid ni jangan susah hati, nak balik je. Kalau nak balik sekarang. Dia kata di sini ya, para ulama berpendapat cenderung kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis Aisyah mengatakan secara khusus bahawa Nabi tidak pernah menambah lebih 11 rakaat di dalam solat malamnya, sama ada di dalam atau di luar Ramadan. Jelas? Perlu repeat? Tak payah. Soal, bagaimana 11 rakaat itu dilakukan? Saya dah terangkan tadi witir Nabi ambil 1/3 yang terakhir. Apakah 2 rakaat dan akhirnya 3 rakaat, ataupun dilakukan 8 rakaat sekaligus dan ditutup dengan 3, atau 4 rakaat ditutup dengan 3 rakaat. Semua itu adalah disebut caranya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang dulu ada 4. Ada 2. Yang selalu kita lakukan 2. Sembahyang baginda lama. Syekh Muhammad Omar Bazmul mengarang buku mentauladan solat-solat sunnah Rasulullah SAW, membahaskan topik khusus cara Rasulullah melakukan solat malam, termasuk di dalamnya juga solat tarawih dan solat witir. Ini pasal kita nak masuk Ramadan ni. Jadi kita start daripada sekarang untuk witir. Saya kadang-kadang paling malas pun 1.
Tu malah aku dah weak sangat dah tu. Lepas Isyak, dia tak malah ni malah lah. Malah setan dah kata hang tidur lah kata. Buat satu. Dah sembahyang 2 rakaat tu, sembahyang lagi buat satu. Tapi normally 3. Tu 3 tu mantap sikit. Sekiranya kita hendak melakukan kurang daripada itu, iaitu 11 rakaat, lakukanlah solat yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, iaitu witir. Ini yang 1 rakaat. Tiap-tiap hari saudara. Malam tadi ada witir? Ni nak tanya dulu. Kalau ada kata ada, kalau tak ada cakap tak ada lah. Malam tadi ni, malam tadi ni ada witir? Saya tak. Bila senyum tu maknanya ada lah. Malam ni. Bukan malam tadi, ada malam ni. Ada malam tadi ada witir. Alhamdulillah, tengok perempuan ni dia pun tak boleh lawan. Dia bila dapat ilmu dia buat. Ya ke ni? Saya percaya. Saya ni jadi orang macam tu. Bila dah hambur tu, ya lah tu. Tuan Haji tadi betul ke ni? Tuan apa kuat sikit? Betul lah Tuan Haji ni. Suzon ada orang ni. Baik. Solat ini ada yang Nabi meletakkan jenama. Nabi branding kan. Ada yang Nabi tidak letakkan jenama. Solat witir bukan merujuk kepada jenama. Bukan witir tu. Tetapi ia merujuk kepada jumlah rakaat yang kita lakukan. Jumlah rakaat yang kita lakukan sekiranya ganjil rakaatnya, maka itu ialah witir. Kalau kita sembahyang 3 rakaat, bukanlah maghrib itu witir. Orang maghrib 3 rakaat. Nabi SAW tentang solat witir. Witir adalah salah satu cara solat malam. Maghrib belum malam lagi, awal malam. Malam, iaitu mengganjilkan jumlahnya, mengganjilkan jumlah solat itu sangat baik. Antaranya sabda Rasulullah SAW. Ini Nabi yang bercakap. Nabi memberitahu bahawasanya daripada mutafaq alaih. Cuma an tak ada kat sini, saya lupa nak masuk an. Katalah an Ibnu Abbas, an Ibnu Umar, contoh macam tu. Yang ini dia kata innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal. Sesungguhnya Allah itu ganjil, tunggal, yang dan menyukai yang ganjil. Mutafaq alaih. Pasal bapak-bapak ni sikit kona lah. Kalau dengar ibu tunggal, suka tak? Suka kan? Bila dengar ni siapa tu, oh itu ibu tunggal, oh suka. Manusia pun suka yang tunggal. Suka kan dia? Ibu tunggal katanya. Suka, semua senyum ke ajar. Itu dia. Jadi innallaha witrun, itu kita kona sikit je lah. Bila dengar ibu tunggal tu kan terjaga sikit. Kalau tidak mengantuk je. Memang mengantuk tak apa, tuan-tuan nak lena pun tak apa. Di rumah Allah ni memang duduk pun boleh lena. Bagi baring lagi lena. Dapat sandal sikit pun boleh lena. Dekat rumah Allah ni, lebih-lebih kuliah macam ni Haji, dapat sandal sikit je, sedap dah. Tapi kat hajah tengok, mana seorang pun tak ada bersandar. Bapak-bapak jadi bersandar. Okey, jadi maknanya sesungguhnya Allah itu ganjil. Jadi sembahyang witir ni sangat digemari, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan hiya khairul lakum min khumurin, adalah khumuri an-nam. Solat yang lebih baik daripada unta merah. Harga nilai unta merah ni jarang nampak. Pernah pergi Mekah nampak unta merah? Kalau kerusi merah banyak tu. Unta merah jangan jumpa kan. Tuan ni berapa kali pergi Mekah, pernah nampak unta merah? Lembu merah pernah tengok? Saya tengok seekor merah. Pergi kat Telukong ada seekor lembu merah. Merah tak adalah merah macam kerusi ni, tapi bila tengok warna-warna, merah lembu. Dia macam genting warna kulit dia. Apa yang mengatakan, dia kata maksud khumurin, apa dia kata kat sini, ataupun nam, dalam hadis di atas menunjukkan dia kepada 100 ekor unta. Diumpamakan macam tu. Unta merah ni susah nak jumpa. Betapa baiknya sembahyang malam. Zaman itu unta merah. Jadi zaman kita cakap ni Bentley lah. Dapat 100 Bentley. Bentley kan mahal kan kereta.
Dulu Mercedes lah, Mercedes dah turun lah, naik pula Bentley, besok Bentley tukar pula ni apa kan. Begitulah contohnya. Kemudian dia kata maknanya di sini ada kelebihan pada mengganjilkan solat malam. Sebab itu Syekh Muhammad Umar Al-Bazmul menyusun tata cara. Okey, dia kata mengikut rujukannya Nabi SAW sembahyang 3, witir 5, 7 atau 11. Nabi sembahyang semua 11 rakaat itu dikatakan witir. Dan branding sembahyang malam itu dipanggil tahajud. Maka dengan sebab itu ulama kata boleh niat tahajud. Usalli sunnatan tahajud. Tahajudi rakaatain lillahi ta'ala boleh. Usalli sunnatal witri pun boleh. Begitu. Terpulang kepada kesediaan kita. Cuma untuk menambah kualiti solat malam, lakukanlah dia setelah bangun daripada tidur pada waktu malam. Tidur dulu. Mau kedah malam. Saya ini tak tidur tak boleh. Tidur dulu, lepas tu bangkit, maka bangun sembahyang. Apabila kita bangun daripada tidur pada waktu malam untuk beribadah, ibadah yang dilakukan itu termasuk dalam kategori tahajud. Itu nama tahajud. Tahajud ni bukan sembahyang saja. Ibadah tahajud ni yang dipanggil zikir itu pun dipanggil tahajud. Baca Quran dipanggil tahajud. Dan solat spesifik tu ulama membahagikan, dia kata okey, macam mana sembahyang sunat malam? Bolehlah usalli sunnatan tahajud, kerana di dalam Al-Quran kata faminal laili fatahajjad bihi nafilah, sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan, sedekah tak ada malam-malam. Ada orang keluar pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu ada orang nak sedekah. Tak ada pula balik tidur. Aku tahajud benda ni, tahajud sedekah tu miring otak ni. Jadi kena bangun sembahyang, baca Quran, zikir, itu tahajud. Subhanallah ka, la ilaha illallah ka, hasbunallah ka, apa selawat ka, itu dipanggil tahajud. Tetapi solat tersebut tetap solat witir, kata dia. Kerana kita mengganjilkan jumlahnya dengan mengganjilkan jumlah rakaat solat adalah ganjaran-ganjaran tertentu yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Itu di antara amalan Nabi yang suka Nabi lakukan. Jadi Nabi tak tinggal sembahyang malam. Masa bila? Umur 60. Umur 40 belum turun lagi sembahyang. 45 dah. 50 baru Isra Mi'raj. Baru. Kemudian 1 tahun 16 bulan, 1 tahun lebih. Apabila pindah di Madinah baru turun fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hari sampai ke Madinah minggu yang kedua Jumaat tu baru Nabi buat sembahyang Jumaat. Jadi kena tahu sejarah ni. Jadi kalau kita tak tahu, kita faham, selesa kita ibadah, bukan ikut-ikut aja. Jadi kita ikut Rasulullah kata di Madinah Rasulullah SAW, artinya umur baginda dah 50 atas, dah lebih dah baginda bangun sembahyang malam. Sedang elok dah umur-umur ni. Saya tak boleh buat dah 8 rakaat. Saya lemah kaki dah. Saya kau ni tengok Nabi ada bagi satu hadis. Dia kata alaikum bil qiyamil lail. Ini kan yang kedua saya baca di sini. Saya ni selalu dapat ingat apa yang kita kuliahkan. Alaikum maknanya ni atas you all muslimin muslimat bil qiyamil lail, banyak faedah bangun malam. Fa'innahu da'wa salihin min qablikum. Bangun malam ini adalah lifestyle, iaitu cara hidup malam orang-orang soleh sebelum kamu. Orang gelandangan hidup malam juga, pukul 4 pagi baru balik. Tapi mana tak tahu, hidup malam juga. Itu orang gelandangan. Tapi orang-orang soleh dia bangun pukul 3, pukul 4 pagi. Pukul 4 boleh bangun, 4.30 tadi pun boleh, tak ada masalah. Buat 3 rakaat. Dah terbangun lambat, Nabi SAW bagi tahu macam ni. Hang bangun malam sembahyang lah, sembahyang. Tapi bila dah rasa nak subuh, sembahyanglah 1 rakaat. Bila dah terasa dah nak subuh dah ni, sembahyang 1 rakaat, witir. Bersendirian atau berjemaah. Solat malam kadang-kadang dilakukan oleh Nabi secara berjemaah.
dengan ahli keluarga. Dan ada hadis yang menunjukkan Nabi berjemaah sama Ibnu Abbas juga, para sahabat. Tetapi kebiasaan dan kebanyakan Nabi melakukan secara bersendirian. Aisyah radhiyallahu anha saksi betapa Nabi SAW kenapa bangun malam. Ini ada sebab. Kenapa yang kita ni disuruh bangun malam? Supaya menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah. Tengok sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kana yaqum, dia kata minal laili hatta tatafattar qadamahu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam ya sehingga tumitnya tumit dekat sana banyak pakai sandal. Nabi tumitnya tu pecah, bertambah pecah kerana banyak berdiri. Kita kalau pergi umrah kan tumit kita kasarkan. Kemudian ada juga yang pecah ke matu. Tapi kalau dah terlampau lama boleh pecah. Sehingga Aisyah bertanya kepada Nabi, tengok, dia kata ke kanda, kenapa lah kanda lakukan hal ni ya Rasulullah, pecah-pecah kaki ni pasal apa? Padahal kan Allah dah ampunkan dosa-dosamu dan hang ni kan maksum. Dia cakap kat Rasulullah, you ni, dia kata inta maksum, artinya dosa diampunkan oleh Allah. Apa Nabi jawab? Nabi jawab dengan tenang, Adinda Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi sebagai seorang hamba yang bersyukur? Ini hadis riwayat Muslim dalam kitabnya 2820, hadis yang ke-2820. Afala an akuna abdan syakur. Artinya kita ni kalau bangun malam yang elok tanda bersyukur. Dengan sebab itu Nabi kata alaikum bi qiyamil lail, memang baik bangun malam untuk seperti orang-orang soleh. Muqarrabatun ila rabbikum, menjadikan kita bangun malam hati itu dekat dengan Allah. Allah beri petunjuk. Macam mana Muhammad yang kedua Al-Fatih, macam mana Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana Khalid bin Walid, macam mana Umar Al-Khattab boleh memerangi, merentasi Utsman Al-Affan, bahtera dia punya armada kuat waktu itu. Kerana apa? Tenteranya, dianya, rakyatnya, sultan, raja sembahyang malam. Jadi rumah kita, bapaknya, emaknya, anaknya, menantunya semua bangun malam. Mula-mula kita lah ajak macam ini, mula-mula bangun malam. Boleh buat? Boleh? 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 InsyaAllah. InsyaAllah. Kita punya senyum tu dirakam oleh Allah, menunjukkan kita suka dengan bangun malam. Ada orang tak tahu, ya ke alamak, aku dah 60 baru tahu. Dah 60 dah nak pi dah. Dia kata aku dulu muda-muda tak tahu, ustaz bagi tahu pun. Dia kata tidak, aku dah banyak dah. Astagfirullahaladzim. Ni macam mana nak buat? Bukan senang bangun malam, dah biasa tidur dah. Dia bagi alasan. Betul tak? Jadi yang muda-muda, you all ni tengah muda, ni semua muda-muda belakang. Berdoa ketika bangun malam, solat malam dianjurkan kepada kita untuk memilih waktu yang sesuai berdoa. Antara waktu yang paling sesuai untuk berdoa di dalam solat adalah waktu sujud sebelum memberi salam. Ini bangun malam. Nabi dia bangun malam sampai Aisyah goyang kaki. Dia kata, abang sujud lama sangat. Itu bangun sujud yang disunatkan, yang dianjurkan Rasulullah SAW. Bukan sembahyang maghrib. Ini ada satu perangai ni. Ada jemaah yang imam dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sujud lagi. Kawan kat sebelah menanti, sujud terakhir. Sujud terakhir yang diajar oleh Rasulullah ialah sujud aqraba ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun faqsirud du'a. Waktu bangun sembahyang malam, itu yang Nabi suruh. Boleh sampai setengah jam sujud kat situ, doa lah apa pun, asalkan dalam Arab, dalam maksur, dalam selawat, dalam ayat Al-Quran, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia batal sembahyang. Kalau dalam sembahyang maghrib, sembahyang isya, imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita lambat sikit, okey, boleh. Tapi kalau dah sampai dah doa, dia masih sujud lagi, batal sembahyang dia, disqualified. Kerana apa? Dia tak ikut imam, terlalu lama meninggalkan rukun. Nanti dah imam dah salam, dia tak salam lagi. Jangan ni kita pandai, aku nak doa lagi.
Tiap-tiap waktu. Tak. Imam salam, kita bangun salam. Kalau nak sujud lama, sembahyang sunat sendiri. Kalau imam malam tu? Imam lama tu? Imam tak boleh lama sangat. Dan tak dianjurkan. Sikit boleh, tapi tak dianjurkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas tu dah. Ataupun dia tambah Rabbana atina fid. Nabi tak buat. Benda ni jangan tambah-tambah. Dalam sunat boleh, tapi dalam waktu habis. Kerana apa, di belakang kita ada yang nak menyusukan anak, ada yang nak pergi kerja, ada yang pergi apa. Saya pun takut baca Fajr gitu. Takut lama, tapi saya teringat Sabtu tak bawa panjang lagi. Waladhdallin amin. Allahu akbar tadi kan. Dah habis waladhdallin, tunggu sekejap tuan nak baca surah. Inna a'tayna kan cepat baca pula. Baca Fajr ni lah. Saya ingat nak ambil surah Ar-Rahman dalam kereta tadi, saya dah teringat. Kadang-kadang jangan terganggu kan. Saya baca Ar-Rahman daripada rumah tadi. Saya kata berapa dapat 44 ayat pun jadilah separuh kan. Sampai sini tadi saya duduk lagi, saya fikir-fikir Ar-Rahman lah begini. Saya kata tak boleh lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kan. Tapi bila dekat situ, Fajar ni bagus ni. Nak dekat-dekat bulan haji. Wal Fajr. Dia otak yang alamak panjang pula. Kesian kat belakang ni, ada orang tua, ada orang muda, ada nak pergi kerja. Lepas tu otak ingat lagi, oh hari ni Sabtu tak boleh buat kerja. Tenangkan hati balik. Wal fajri wa layalin ash. Teruslah, ada lupa lah tu dalam ayat Quran. Dalam beberapa seken, kita antara waladhdallin amin tu saya pause sekejap untuk membolehkan jemaah di belakang baca Fatihah. Setan masa tu dia main. Ustaz baca ni, baca ni. Dia kena kita baik. Keadaan paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Penyakit masyarakat kita, mereka menunggu sujud yang terakhir saja untuk berdoa, ya, dan memperlama sujud. Ini penyakit dia. Sedangkan kita dianjurkan memperbanyakkan doa di dalam mana-mana sujud, tidak dihususkan pada sujud terakhir. Itu bagi sembahyang sunat kita sendiri. Tata cara berdoa, doa boleh dilakukan dengan mengangkat tangan. Itu di luar sembahyang. Jangan malas ya. Boleh juga angkat tangan. Dengan tidak mengangkat tangan pun boleh. Antara hadis yang menggambarkan cara Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, itu kedua tangannya, ialah seperti digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merapatkan kedua tangan, kemudian mengangkat ke atas paras muka dan dada. Macam ni. Tapi kalau doa Nabi panjang sikit, Nabi punya baju dia ada kancing, tapi dia tinggi sikit. Pasal pertanian, waktu tu nak kerja, kalau macam ni kan susah. Macam chef lah, kalau macam ni dia susah, dia kena tinggi sikit. Chef kan baju macam ni, pasal tangan dia nak masak apa semua. Jadi tengok keperluan. Banyak hadis yang menunjukkan keharusan kita mengangkat tangan ketika berdoa. Walau bagaimanapun ada masa-masa dan ketika Nabi berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Itu pasal ada orang doa kunut tak angkat tangan. Walau bagaimanapun ada masa dan ketika Nabi berdoa tidak mengangkat tangan. Ya, ketika dalam perang, dia jerit dia, tak angkat tangan. Tangan pegang pedang, takkan nak letak pedang dulu. Doa begini ya, habis dilanyak di kaum. Begitu. Okay. Dan ketika khutbah, ya, baginda hanya mengangkat jari satu. Saya nak buat juga macam ni, tapi apa ustaz ni? Ni malam ni, pagi ni dah tengok hadis Rasulullah. Sahih ni ya. Baginda hanya mengangkat jari telunjuk kanan ke atas. Di beberapa tempat yang lain, maknanya Nabi angkat tangan macam ni, pegang tongkat sini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Boleh. Tapi kalau saya kata tuan jawab, Ustaz Umar lah angkat macam ni apa tu? Jadi kalau dah tahu ni tak, tapi saya tak buat. Saya selalu saya pegang macam ni. Kerana walaupun tahu, tapi kita tak buat macam ni. Tapi kalau nampak pergi mana-mana negeri nampak macam ni, tak buat. Dah siang lah. Dah lah. Cepat sangat masa. Okey. Yang lain-lain antara yang turun dianjurkan adalah menangis. Ini berdoa menangis.
Berdoa menangis. Malam yang boleh menangis. Siang payah nak menangis. Kalau kita bawa qiyamul lail kena, dia bukan semua malam boleh menangis. Malam tadi ustaz tu menangis, best betul lah. Sekali malam ni dia tak menangis pula, gelap pula dia. Dan jadi mood menangis ini tengok macam mana zauknya kita dalam mengerjakan sembahyang dan takarrubnya kita dengan Allah SWT. Orang bangun malam hati dekat dengan Allah Ta'ala, terhindar daripada dosa, 4 perkara. Kemudian terlindung daripada perbuatan-perbuatan munafik. Kemudian terlindung daripada penyakit-penyakit badan. Ini jaminan Allah untuk orang yang rajin bangun malam. Dia tak ada penyakit badan. Itu pasal saya ceritakan sekali, pergilah ke masjid 17, section 17 ya, orang tu bangun pukul 4 pagi, kerja tahajud, lepas tu habis tahajud pergi masjid, bersihkan tandas masjid. Itulah kejadian selepas pencin. Badannya sihat walafiat, rekod kesihatannya tak ada di mana-mana klinik pun. Allah bagi sihat, Allah janji. Kita ni kalau sakit-sakit bangun malam. Kalau rajin lagi datang, bagi tadi saya tengok, saya sampai awal saya tengok ada seorang tengah tarhim. Lepas tu Tuan Haji tadi, ada 2 orang saya duduk dan kereta. Nak tengok. Tadi Tuan Haji datang nak buka pintu belakang ni. 2 orang. Tak apalah yang kita datang ni. Tapi inilah dia yang Nabi kata, yang saya buat survey, 3% saja. 3% penduduk daripada mana-mana kampung yang memenuhi masjid waktu subuh. Ini pun tak sampai 3%. 3%. Susah nak lebih. Kalau pergilah seorang besok, adalah seorang yang nak masuk ke kota 3%. Jadi mudah-mudahan kita, orang perempuan berapa ramai, inilah keadaan. Dulu saya datang pun orang ni, yang datang lagi pun orang ni. Ini memang Allah dah pilih. Ini pilihan Allah. Allah ni dia pilih orang yang betul-betul ikhlas dengan dia pilih, okay, you are welcome to my mosque, to my masjid. Datanglah ke masjid. Tapi kalau yang sekejap tak, sekejap tanda tu, itu jadi macam tu. Jadi biar biasakanlah kita sama-sama untuk solat sunat, solat subuh, dan yang paling besar ialah solat sunat sebelum subuh tu, sunat fajar itu. Cukup besar fadilatnya. Dan kalau boleh solat sunat witir. Saya rasa cukuplah untuk hari ini. Dah 7.30 pagi, kita dah terasa siang. Saya lambat sikit ni pasal nak jamakkan yang bulan lepas tak main tu ni. Jadi kira jamak lah ni, ya. Saya minta maaf pada bulan lepas kerana tak dapat hadir. Satu. Yang kedua, saya minta maaf juga kalau penyampaian ini berulang kali. Ustaz lain dah cakap, tapi saya yakin penerangan solat sunat witir ini penting. Kita ingat lagi nak menjalannya Ramadan Al-Mubarak. Sekarang tinggal 2 hari ke 3 hari bulan Rajab. Kemudian kita akan masuk bulan Syakban. Kita ibadah yang paling baik bulan Syakban, jaga nisfu Syakban. Malam nisfu Syakban itu Nabi sembahyang malam. Dalam surah Al-Maidah ayat 180, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai menangis. Orang tanya Kak Bilal, dia kata Nabi duduk menangis pasal apa? Dia ulang kali baca in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat itu je dia baca. Kita jadi imam, ayat yang mana kita faham, kita datangkan ni, kita baca biar makmum faham. Katalah saya tadi buat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, contoh. Ataupun qad aflaha man tazakka. Apa ustaz ulang 2 kali? Kita akan bertanya kan? Kalau balik, rupanya beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Patut dia ulang. Untung. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotorkan hati. Patut dia tak ulang. Itu. Begitu Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi saya jemput semua yang hati-hati jihad, hati yang ikhlas kepada Allah. Okey, mari kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha dengan kita. Damai. Itu yang kita ulang. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Itu cara memakmurkan sembahyang berjamaah. Okey? Saya rasa cukup dekat tu. Ada soalan? 7.30 pagi. Buatan berita dari luar. Tak ada. Tuan Haji belakang? Tak ada. Tuan Haji? Okey kan? Boleh buat sembahyang witir kan? Try malam ni. Witir Tuan Haji, berapa rakaat malam ni? 3? 5? Semua boleh?
Alhamdulillah. Anak muda? Boleh berapa? 11. Tuan Haji, solat witir. Ni. Muda orang ni. Boleh. Tuan Haji, boleh ya semua ya? InsyaAllah. Berniat. Ini dia kata ni. Ya, bagus. Doa bukan bahasa Arab saja, tetapi doa ialah doa selawat boleh. Katalah kita doa dalam tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Katalah selawat apa syifa boleh, ataupun doa ayat Quran. Kata fa idza maridtu fa huwa yashfi, kata contoh macam tu. Tapi bahasa Malaysia tak boleh kerana dia dilarang. Bahasa apa bentuknya? Kalau non Arab, non Quran, non hadis, non selawat di dalam hati. Dalam hati. Tak dilafaz. Lepas tu campur dengan lafaz Rabbana atina fid dunya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Boleh. Itu. Yang keluar suara dengan lidah ni adalah mana-mana doa yang mazhur, selawat Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terus. Ini kita ingat ni. Siapa yang bertanya dia akan ingat. Itu dia. Tuan Haji, jom kita sarapan. Tentang Nazar. Ketika nazar ni dibolehkan tapi tidak digalakkan, atau dibolehkan tapi digalakkan. Sebab saya tanya ulama dia kata nazar tidak akan menambahkan sesuatu yang cepat dan tidak akan Takdir. Ya. Nazar. Dibolehkan itu bernazar. Nazar ni dia orang kedekut dia kan? Orang kedekut. Orang kedekut memang suka nazar. Itu je. Macam kita ni tak kedekut, kita tak suka nazar. Kedekut ni maksud macam ni. Dia kata, aku tahun ni nak buat korban. Katalah tahun ni aku nak sembelih lembu ni, kalau dapat kontrak ni, kedekut dah tu. Orang lain buat korban tak tunggu dapat kontrak. Anak aku dapat A6, aku buat kenduri. Kedekut dah tu. Orang lain tak payah tunggu anak dia tak pas pun buat kenduri juga. Begitu. Ini orang kedekut. Maka dengan sebab itu tidak digalakkan. Tapi bila dah buat nazar, dah cakap anak aku dapat 6A, tiba-tiba dapat 6A, jadi hutang, jadi wajib, jatuh wajib. Nasib baik anak aku dapat 5A, tidak kena buat kenduri. Kedekut dah tu. Kedekut dia kata. Sikit lagi kau tidak nyanyi apa, aku dah janji dah nak buat kedekut. Itu nazar. Sama juga kita janji, awak dia kata kalau puasa cukuplah bulan Ramadan ni, isteri dia suruh cukup, mana boleh cukup kan? Mesti ada cuti. Dia kata, I bawa you pergi Langkawi. Kedekut dah tu. Suruh suami isteri puasa secukup bulan Ramadan, benda yang tak boleh dibuat. Ya tak? Ataupun dia kata lepas tu you kodok lah, bawa I bawa pergi Langkawi. Kedekut. Bawa je lah isteri kita pergi Langkawi, dia tak puasa kan, dia puasa kan. Itu beza ni orang kedekut. Tapi kalau dah isteri puasa, dia dah kodok cukup, jadi hutang kepada isteri. Dia hak ada tuntut. Dia kata, abang dia kata nak bawa pergi Langkawi, saya dah hutang saya dah bayar, puasa cukup dah. Anak-anak pun semua cukup puasa, hutang. Nak galakkan anak jadi hutang. Itu nama nazar. Dia dah niat. Tidakkah bapa kalau dia Siti Maryam nazar Itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memang dalam surah Ali Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nabi Zakaria ni umur dah tua, ra'su syaibah, uban dah penuh atas kepala. Nabi Zakaria tak ada anak lagi. Dia minta, ya Allah, siapa nak sambung kerja jaga Baitul Maqdis ni? Dia ayatnya, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Imran, daripada keluarga Imran. Jadi Nabi Zakaria dia kata tak ada, maka dia bernazar. Dia bernazar oleh kerana itu pun nazar tu dia buang ni apa? Ni bulu wayang di sungai. Dia bernazar. Kemudian dia berkata dengan Allah Taala, inni nazar tu, aku bernazar kepadamu ya Allah. Ya tak? Supaya
anak yang dikandung ini kalau lelaki, aku jadikan dia takmir masjid. Lepas tu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Jadi dia dah jadi datang dia, okey, ayat tu dah ayat bawah lagi. Lepas ayat tu dia kata lahir perempuan. Lahir perempuan. Oh, Zakaria 3 hari tak bercakap dengan orang. Dia tak, kerana dia ada nazar. Lahir dapat anak perempuan. Itu dia kata bagi nama Maryam. Dia terus doa, iaitu Rabbi u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Bila dah besar Maryam, Zakaria datang lagi. Dia tengok, dia kata macam mana boleh mai rezeki tak musim buah, ada buah apa ni? Maryam kata ini dari Allah Azza wa Jalla. Sedap ayat tu. Dia daripada ayat 24, 25, 26 surah Ali Imran. Kalau nak cerita tu boleh panjang umur besok kita tengok best kisah Al-Qasas dalam surah Ali Imran. Itu aja. Itu dia bernazar kerana dia dah tua, dia takut tak dapat anak mewarisi menjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ada? Tapi dah? Mana satu? Kalau di masjid selalunya imam tu terpilih, tapi di surau-surau ni ramai ada yang imam yang menjadi imam. Tapi masalahnya apabila kita jadi makmum, terdetik dalam waktu sembahyang bacaan imam tu kurang memuaskan ataupun ada bukan kesilapan tapi mungkin maharaj dia ke apa. Jadi sebagai makmum tu adakah kita rasa macam sembahyang kita tu sah tu juga? Oh, ini bagus soalan ini. Soalan yang menjadikan baik semua jemaah. Kita perlu soalan macam ini yang membina. Para imam jangan kecil hati. Para imam yang sedia ada, ataupun para imam tuan-tuan haji yang kadang-kadang ganti imam, keajar imamah di rumah aja, ataupun sesama wanita. Imam laki-laki bahasa Arab, maskulin. Feminin, imam. Okay. Jadi imam ni cara mengukur diri. Nanti dulu saya jawab, saya kisahkan dulu. Mesti dia merasakan, dan orang ramai tahu bahawa di antara imam kita ni semua, dia adalah yang terbaik. Tuan haji ini adalah yang terbaik. Dan kalau tuan haji dah diraikan oleh semua jemaah katakan kita yang terbaik, kita tak boleh tolak. Dan kita tahu memang kita ada memiliki sedikit kelebihan berbanding rakan-rakan yang lain. Ini memang fitrah manusia. Kata Abu Yahamka dulu, tidak sama. Walaupun gemuknya sama, umurnya sama, ditimbang beratnya sama, nilai di sisi Allah tidak sama. Kerana apa? Manusia dinilai dengan akal, dinilai dengan ilmu, dinilai dengan hati. Dia tak macam kerbau. Kerbau kalau 10 ekor semua sama gemuk, sama ni semua, harga sama. Ini manusia. Jadi apabila kita merasakan boleh jadi imam dan perlu mengimamkan kerana jemaah kita, ketika imam tak ada dan sebagainya, maka imam itu mesti ambil inisiatif. Pertama sekali tasheh Fatihah dia. Tasheh maknanya perdengarkan bacaan untuk dibaiki. Selepas tasmih tasheh, lepas tasheh tahsin, memperelokkan. Katalah X, Tuan Haji X, dia selalu jadi imam. Dia kena pergi usaha inisiatif, pergi masjid negeri umpamanya, ataupun pergi di mana-mana, ustaz yang datang di sini, ustaz dengarkan bacaan Fatihah saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Ditegur. Ha itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ha tu halus lagi. Berbeza dengan ha, kemudian Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Dia tidak baca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. Kerana di belakang nanti ada yang pandai, ada yang tahu. Maliki Yaumiddin. Middin bunyi dal, bukan bunyi ta. Mid jadi M-I-D. Mid dan M-I-D. Middin. Iyyaka na'budu.
Di belakang memang ada yang tahu. Iyyaka na'budu. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembahyang sir umpamanya. Lagi bahaya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua satu harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tinggi lagi belajar ada bunyi nu, ya, ada raun belakangnya. Sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bacaan yang dibuat oleh Nabi. Ini bacaan yang dibaca oleh imam-imam besar seluruh dunia di bumi ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun kita ada belajar qiraat, dia boleh tukarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita boleh baca kat sini. Kerana apa? Itu untuk sendiri. Qiraat-qiraat tu sama ada Qumul ke Qalun ke ataupun Ibnu Katsir kan. Ya, bacaan-bacaan 7 qiraat tu. Jadi kalaulah berlaku kita tahu, kita panggil imam. Saya pernah berlaku di Banting dan di tempat di Parit, bukan Parit Utara, sorry, Bidung. Saya jumpa imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dah agak ni kenal kan. Kita biasalah lepas sembahyang ni dia dah. Saya tengok muka dia dah standby. Alhamdulillah. Minta maaf ni, saya musafir ni. Saja-saja nak kena datang sini tumpang sembahyang. Mai mana ni? Nak pergi Kedah no. Oh, Kedah ke dah. Kedah Kampung. Ramai hari Jumaat ni. Kona-kona beginilah nanti. Pendekkan cerita. Kat sini tak ada kantin ke bukan nak makan-makan, tak ada. Jauh kita ada pergi kedai no. Cerita saya ni nak kongsi. Saya tak kata nak tegur. Saya punya psikologi, saya kata nak kongsi. Lagi masa baca ni kadang-kadang orang terbaca iza, ada dalam surah Al-Kahfi dia terbaca iza, ada ustaz pun ada. Kalau ustaz saya panggil lah, minta nombor saya pinjam, nak call sembang-sembang, saya ambil nombor telefon dia, saya tak cakap dengan orang. Tengok hari itu macam mana saya tengok. Itu bil hikmah wal mau'izah. Tapi jangan kita kata kat belakang, aku kalau imam ya, tak ada. Haji itu jadi imam, aku mufarqah. Itu sombong. Itu iblis. Itu iblis. Berbahasa begitu kita jadi syaitan dalam masjid. Kita yang memecah belahkan. Kono nak membetulkan, tak, kita merosakkan. Jadi kita kena ada hikmah. Itu cara mengukur. Ambil nombor telefon dia, Tuan Haji, sorry. Nak sembang sikit Tuan Haji. Semalam Tuan Haji baca surah ini, ingat lagi tak? Ada. Apa ni? Ingat. Dia kata, ya kah? Astagfirullahaladzim. Inilah. Cuba ambil Quran. So, saya tunggu tak apa. Modal sikit telefon tu tak apa. Jihad fisabilillah, korban harta. Duit, okey, tunggu dia. Dia baca juga. Dia memang tahu dia baca kat mana dia baca. Tengok. Cuba yang ingat tuan. Baca ayat tu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuan ni baca kun fayakun. Jadi kun fayakun kaf. Kun jadi lain, kun jadi lain. Contohnya macam itulah. Itu kena tegur. Itu yang saya kata jadi mahabbah dan jadi kasih sayang. Saya pernah orang tegur, saya jadi imam. Saya tak perasan alam ahad ilaikum. Saya baca alam ahad. Dululah, saya ingat beberapa puluh tahun dulu. Ada satu tuan yang kata Umar, nak gitu. Alam ahad. Saya kena baca macam mana? Alam ahad. Dia tak ada bunyi ahad. Alam, saya suka ambil dari situ. Alam istighfar, tanya kan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Dah berapa kali aku bagi tahu kata Allah, jangan ikut syaitan. Jadi ahad. Saya terbaca alam ahad. Dia tak bunyi ain tu ahad. Dia punya istilah ain tak keluar. Ada? Sampai hari ini saya ingat. Dan saya ingat orang tu selalu saya doakan dia, mudah-mudahan Allah beri balasan satu huruf aja, satu huruf ain aja. Dia betulkan. Ridha insya-Allah. Dia berkat. Okey? Saya rasa cukup setakat tu. Matahari pun dah tinggi. Nasi lemak pun dah jadi nasi tawar lah. Kopi pun dah bubur susu. Kita tak balik. Ya Kak Jang.
Tak apa kita lambai sikit. Aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana musiran fayassirhu bihaqqi duhaka wa bahauka wa quwwatuka wa hismatuka wa jamaluka biquwwatika ya arhamar rahimin. Atini kama ataita ibadika as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil adhami wal jara'im ya karim. Allahumma inna na'udzubika rabbi min jahdil bala wa darkish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'la. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu